kembali ke stadium KLFA pada petang ini bersama kumpulan pasukan Bukit Angkasa bersama KCOM mengadil perlawanan pada petang ini. Abang Putih sedang bersedia untuk melepaskan perlawanan. Diambil oleh ketua pasukan Iftar. Hari ini kita melihat separuh masa kedua ini adakah gol yang akan dijaringkan pada bila-bila masa. Perlawanan akan dimulakan. Abu pada Ahmad. Oh, apa? Gol. Gol yang tidak disangka-sangka telah dijaringkan oleh Karim. Ya, itu kita kenal dia. Agak-agak jaga gol kita, mungkin beliau sedang memikirkan apa kesalahan yang telah dilakukan. Hancur aku mulah ni. Apa nak sebut, tak tahu ni. Hantaran ke belakang, cari rakan. Masih lagi tercari-cari rakan-rakan yang berada di atas, namun menghantar ke sisi kanan. Terus ke depan, disambut oleh Ahmad kepada Karim kepada disambang. Hilang kata-kata. Ya, tendangan percuma kepada KCOM akan diambil oleh Sami, mencari rakan, menyusun strategi untuk jaringan gol yang seterusnya. Tendangan dibawa terus ke depan. Jasni, hantaran tidak sampai. KCOM melakukan semula. Tendangan terus ke Rahman. Seperti kita nampaknya mereka masih lagi mencari ruang untuk mengatasi halangan-halangan yang ada di depan. Abu tenang kepada Ahmad mencari ruang. Dicuri bola itu oleh Safi mencuba mencari rakan, dihalang. Jasni mencari ruang untuk mengantar ke depan. Tendangan mereka berikan legal di kawasan tengah. Terus ke hadapan mencari tendangan Liren. Kiri, serangan dari kiri. Kita lihat adakah mampu KCOM mengatasi Iftar dengan serangan daripada kiri. Masih lagi, hantaran tidak tepat. Dibawa terus ke hadapan dan tertampan di situ. Bola masih dalam permainan dan teruskan
Kekong mengatur langkah. Membuat hantaran yang pendek kepada rakan-rakan. Satu cara untuk terlampau kuat lontaran dalaman oleh Ahmad. Terus ke hadapan, clearance, tandukan yang tidak tepat. Otai masih berbisa. Serangan dari kanan, adakah Hitam mampu? Kita lihat ke tengah, kembali ke Ahmad. Adakah Ahmad membuat hantaran jauh? Tidak, hantaran pendek ke hadapan. Tendangan yang di luar sasaran, mudah dilangkap oleh di Kampan. Kekong meneruskan serangan dari tengah. Clearance keluar, lontaran untuk Kekong. Perlawanan pertama agak panas sedikit, walaupun cuaca yang keadaan. Lontaran ke dalam oleh Jasni melontar terus kepada Ahmad dan kepada penjaga gol kita. Dalam kedudukan ini mereka masih mencari ruang untuk mendapatkan gol seterusnya. Dalam kedudukan sekarang masih lagi terikat 2-0. Ya, bola di situ. Serangan dari kanan, Karim membawa dan tendangan terus. Ditepis keluar oleh Jasni dan memberikan tendangan sudut kepada Kekong. Lontaran dalaman. Lontaran dalaman kepada Iftar. Lontaran dalaman kepada Iftar. Ya. Pemain 14 cuba mencari pemain nombor 6. Hantaran pendek menuju mencari ruang. Nampaknya Iftar banyak lebih bertahan daripada menyerang sekali-sekala. Satu dorongan yang cantik. Satu trik yang mengelirukan. Satu serangan, adakah pasti tendangan ini akan membawa gol kepada Iftar? Tangkas oleh penjaga gol Kekong. Satu tindakan yang berani. Serangan balas oleh Kekong dari tengah terus ke hantaran jauh ke kiri. Adakah mampu? Nampaknya bola terlampau laju dan lontaran dalam kepada Iftar. Kesalahan dalam balingan bertukar tangan kepada Kekong. Lontaran dalaman. Iftar mengatur langkah, serangan dari tengah terus kepada Jasni. Bola tidak diteruskan, ditahan oleh jaga gol. Kembali kepada Kekong. Nampaknya mereka bermain dengan hantaran pendek. Musuh keadaan. Serangan dari kiri. Ahmad ditendang keluar.
Nombor 8 gagal melaksanakan tendangan gol kepada Iftar. Hantaran pendek sahaja. Otai cuba mengawal keadaan, namun nampak mereka keletihan pada ketika ini. Adakah mereka tercari-cari strategi naturalisasi mereka? Satu serangan dari kiri, hantaran yang kurang tepat. Masih lagi dalam genggaman kita. Otai masih lagi mampu. Offside di situ. Tindakan Otai yang masih berbisa pada ketika ini. Satu serangan balas daripada Kekom, tendangan jauh menyasar dari tiang gol dan memberikan tendangan gol kepada Iftar. Penyerang ini kita tahu telah menjadikan 15 gol pada liga ini. Namun pada perlawanan petang ini kita lihat kesalahan yang masih tercari-cari. Adakah mereka mampu? Serangan daripada kiri ke depan. Otai masih lagi mencari rakan-rakan. Satu teknik yang sukar dijangka. Kekom cuba mengatasi satu cubaan dari kanan, tendangan terus tersasar dari gol. Masih lagi kedudukan 1-0 pada ketika ini. Jaga gol kita tahu kesalahan beliau dalam jaga gawang pada kali ini. Tendangan terus dan tidak sampai. Cubaan terus tinggi. Namun dalam keadaan ini Kekom masih merasa selesa kerana mereka sedang mendahului. Adakah Iftar mampu meneruskan? Kesilapan berlaku di situ. Hampir memberi tendangan sudut. Serangan, tendangan terus, gol. Jaringan daripada Jasni. Jaringan yang ke-15 daripada Jasni dalam perlawanan Liga kali ini. Maka tidak sia-sia Jasni diturunkan semula setelah cedera selama setahun. Dalam perlawanan kali ini nampaknya terdapat pertukaran dan bersedia untuk pertukaran yang akan berlaku. Adakah Iftar akan menukar penjaga golnya? Otai. Iftar sedang mencari ruang untuk dalam keadaan ini. Iftar sudah ketinggalan 2-0. Kekom mengatur strategi mengalihkan perlawanan.
hijau pun dah keluar. Ini duduk orang itu baru hijau. Sekali lagi, adakah ini akan membuahkan gol yang ketiga kepada Kekong? Gol tani hadapan di Berjaya Otai. Hantaran terus ke kanan. Otai berubah kedudukannya, berada di belah kanan pula. Dan masih lagi Otai. Oh. Tendangan cuma di situ kepada Kekong. Hantaran jauh ke kanan, terus ke hadapan, melorong ke depan. Adakah akan gol? Ya, ditangkap, berjaya ditangkap oleh penjaga gol kita untuk menyelamatkan keadaan pada petang ini. Tikus orang tu keluar kan? Adakah mampu lagi? Tipe baju hijau tu ke tepi. Tendangan gol. Serangan dari kanan kepada Otai. Oh, Otai membiarkannya saja bola itu. Orang muda. Serangan balas. Berjaya dihantar keluar. Lontaran dalaman kepada Iftar. Namun nampak mereka sedang keletihan sekarang ini. Cubaan orang muda. Adakah akan dapat pelanggaran di situ? Tendangan, adakah tendangan sudut? Tidak. Tendangan sudut. Kekasaran berlaku di situ. Tendangan sudut kepada Iftar. Akan diambil oleh Otai yang masih berbisa. Terus ditendang keluar, kembali kepada Iftar, ke belakang dan ke depan. Jaringan, gagal dimanfaatkan peluang yang dibuka. Bola dikeluarkan. Lontaran seterusnya kepada Iftar. Clearance. Nampaknya Kekong mula mencari strategi bertahan dengan tindakan Iftar yang mula menyerang bertubi-tubi. Yang berjaya ditendang keluar. Masih dalam permainan. Tidak ada pemain di hadapan. Serangan dari tengah. Tendangan terus. Tidak ada rakan yang menunggu di hadapan. Berikan lontaran ke dalam kepada Kekong. Kita masih lagi perlawanan masih belum tamat. Kita membuat lontaran ke dalam, terus ke hadapan. Kekasaran berlaku. Serangan cuma kepada Kekong.
Tendangan percuma yang ketiga kepada Kekong. Terus Hanaman. Oh, berjaya ditepis oleh penjaga gol kita. Gagal dimanfaatkan. Mana ambil dah corner kat sana. Aduh, ambil corner kat sana. Tendangan sudut kepada Kekong. Tertampar di kaki sendiri, jaringan yang tidak disangka-sangka. Itu saja tamat perlawanan kita pada petang ini. Selamat sejahtera, selamat kembali lagi di Stadium KLFA Kuala Lumpur, di mana pasukan Beta bertemu dengan Kelantan FC. Sepak bola akan baik. Pengadil yang sudah meniupkan whistle untuk perlawanan kita yang seterusnya. Ketika inilah penjaga gol untuk pasukan lawan yang mencipta rekod kemunculan yang kali ke-100 untuk pasukan ini. Perlawanan berlangsung ketika ini. KKMM FC bertemu dengan Iptarians. Agak jauh ya bola kedua itu tadi. Kita melihat sepakan gol untuk pasukan Iptarian. Kedudukan sekarang berapa? 4-2? 3-2? 4-2? Berapa gol ni? Gol sekarang ni, baik perlawanan ketika ini gol dia kira-kira gol dia 4-2 ya, kira-kira. Satu lorongan baik di situ dan cuba dikawal oleh pertahanan. Mampukah satu back pass di situ? Asakan di sebelah kiri padang. Lontaran ke dalam untuk pasukan Iptarians. Lontaran kepada KKMM FC sebenarnya. Cubaan ke tengah padang, cari rakan sepasukan di sebelah kiri. Adakah overlap akan dilakukan di situ? Mampukah mengejar bola? Mencari untuk melakukan serangan ke tengah. Lontaran ke dalam ataupun sepakan percuma. Ini merupakan sepakan penjuru untuk Iptarians. Mampukah memberikan asakan di tengah?
dikeluarkan oleh pertahanan. Sekali mengejar bola untuk counter. Dapat mencari peluang. One on one di situ. Mampukah menjadikan gol? Jauh tersasar. Agak kecewa penyerang KKMMFC. Penjaga gol menarik nafas lega. Dan di sinilah peluang yang disia-siakan oleh KKMMFC. Pemain berusia 29 tahun. Ada kecederaan di situ. Mungkinkah penjaga gol adakah kecederaan kepada penjaga gol pasukan Iptarians, mungkin mengalami dengan otot ataupun kram di situ. Pengadil cuba memeriksa penjaga gol, adakah boleh meneruskan permainan ataupun memerlukan hikmat paramedik. Adakah ini juga satu cubaan untuk melengah-lengahkan masa perlawanan untuk hari ini? Nampaknya pengadil kita juga boleh bertindak sebagai paramedik di situ. Mungkinkah akan ada pertukaran penjaga gol? Paramedik cuba masuk. Kemungkinan besar jurulatih pasukan Iptarians akan melakukan pertukaran. Adakah kecederaan yang berat? Siapakah penjaga gol gantian ataupun simpanan yang berada di bangku simpanan Iptarians FC? Perlawanan ditangguhkan seketika. Pengadil cuba mencari. Nampaknya penjaga gol boleh meneruskan di situ. Perlawanan ketiga ini dengan cuaca yang cukup baik. Separuh masa yang ketiga. Dan pasukan KKMMFC mendahului pasukan Iptarians 4-2. Pertukaran penjaga gol nampaknya. Masih lagi boleh bertahan di situ untuk meneruskan perlawanan penjaga gol Iptarians FC. Baik, perlawanan diteruskan. Sepakan gol daripada pasukan penjaga gol KKMMFC yang sudah menukar namanya kepada KCOM FC. Terus mencari rakan di sebelah kiri dan bola terkeluar di situ. Sepakan lontaran ke dalam untuk KKMMFC. Masih mencari rentak untuk menembusi atau membolosi pertahanan pasukan KKMFC ketika ini. Seperti yang anda saksikan, pasukan berwarna merah merupakan Iptarians FC, manakala pasukan jersey hitam adalah KKMFC. Tidak kemas di situ. Masih mencuba mencari rakan. Terus mendakap bola penjaga gol. Dan tendangan di sebelah kanan padang. Apakah yang berlaku di situ? Nampaknya penjaga gol untuk pasukan lawan tidak dapat meneruskan, masih lagi menahan kesakitan, dan kemungkinan jurulatih terpaksa melakukan pertukaran. Jurulatih untuk pasukan Iptarians akan melakukan pertukaran penjaga gol, mungkin memeriksa kesihatan ataupun kecederaan yang dialami. Dan terpaksa dibawa keluar penjaga gol utama pasukan ini, digantikan dengan penjaga gol muda yang membuat penampilan sulung dalam perlawanan kali ini.
kemungkinan besar pengantin akan menambahkan sedikit masa, tambahan masa lebih kurang 3 atau ke 5 minit, mungkin 3 minit untuk perlawanan separuh masa ketiga ini. Masih lagi 4-2 KKMM FC mendahului Ibtarian FC. Sepakan gol daripada penjaga gol KKM FC. Pendek di situ kepada pertahanannya. Dan seterusnya masih lagi bermain di dalam, cuba melakukan hantaran ke tengah ataupun mungkin cross ke sebelah change side ke padang sebelah kiri. Tidak, masih menggelecek di situ dan satu hantaran berjaya dihalang oleh pertahanan pasukan KCOM FC. Hantaran jauh dapat terus dan meluru ke depan. Mampukah yang menjadikan gol atau tersasar daripada gawang gol KKM FC. Bola hilang ya. Bola masuk ke mana tu? Semak. Sedang mencari bola di situ. Agak-agak bila habis perlawanan yang ini. Mungkin memberikan masa sedikit kepada jurulatih untuk melakukan pertukaran ataupun taktik yang baru. Sepakan gol untuk KCOM FC. Pasukan Ibtarians cuba mengasah hantaran ke belakang, terus meluru ke depan mencari penyerang pasukan Ibtarians. Adakah dapat? Bola masih melambung ya, macam pinball di situ, jatuhkan oleh pertahanan KCOM FC dan sepakan percuma untuk Ibtarians FC. Siapakah yang akan mengambil sepakan percuma ini? Kira-kira lebih kurang 25 meter ataupun 20 meter daripada gawang gol. Satu hantaran ke tengah berjaya dikeluarkan. Masih lagi mencari bola di situ. Satu gol yang mudah untuk Ibtarians FC, menewaskan penjaga gol yang baru saja dimasukkan oleh KCOM FC ini tadi. Kedudukan sekarang 4-3. Kalau betul 4-3. Aku dah tahu. Pertukaran pemain mungkin tidak terus, permainan diteruskan. Sepak bola tengah akan dibuat oleh KCOM FC. 4-3 ketika ini. Ibtarians FC cuba mengejar ataupun merapatkan jurang gol. Asalkan di situ tidak foul, bola terus digelecek oleh pasukan KCOM FC. Kembali kepada penjaga gol, mencari rakan di situ, hampir-hampir sahaja dipatahkan oleh penyerang KCOM FC. Mengatur langkah mencari rakan di sebelah kanan. Masih lagi melorongkan bola kepada sayap kanan Ibtarians FC. Terus ke tengah. Mampukah melakukan percubaan di situ? Satu lagi. Saya rasa ini merupakan gol yang kedua untuk penyerang ini. Bukan lagi merapatkan jurang, tapi menyamakan kedudukan 4 sama. KCOM FC dan juga Ibtarians FC. Kita menuju ke minit-minit akhir separuh masa ketiga nampaknya. Lebih kurang 5 minit lagi. Empat sama kedudukan ketika ini. Permainan diteruskan. Percubaan dari jauh di situ.
Bola masih di tengah padang. Kekom FC mencari ruang di situ, mencari rakan di tengah. Pertahanan ataupun cukup tinggi ya. Permainan yang diberikan pressure daripada Iptarians FC. Iptarians FC pertahanan ini. Hantaran ke tengah. Main nombor 2 mencari rakan di situ. Bola keluar. Lontaran ke dalam untuk Iptarians FC. Lontaran ke dalam. Terus ke depan mencari rakan di situ. Masih bola. Masih lagi bola dikawal oleh penjaga gol Kekom FC, terus menyelamatkan keadaan. Aduh, dia buat apa tu? Bola terpaksa dikeluarkan dan ini dia sepakan gol daripada Kekom FC ke tengah. Tidak lepas pertahanannya, cukup ketat di situ. Lontaran ke dalam Iptarians FC. Masih lagi dan Kekom mengambil lontaran ini. Foul di situ rasanya. Mengadil memberikan lontaran ke dalam untuk Iptarians FC. Cari rakan lontaran jauh di situ, dapat kepada Kekom FC. Masih bermain di sebelah kiri padang. Terus kepada penjaga gol, cuba mencari rakan di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri padang. Kemas tangkapan penjaga gol Kekom FC. Satu hantaran terus kepada rakan di situ, berjaya dikeluarkan oleh Iptarians FC. Adakah itu satu ke foul ataupun tackle lambat dilakukan oleh pemain tengah pasukan Iptarians FC? Sepakan percuma. Pemain ini cukup menyerlah pada petang ini. Sepakan percuma untuk Kekom FC. Terus ke depan. Rakan tidak dapat bola di situ. Rentang permainan yang dipersembahkan oleh kedua-dua pasukan ini masih slow and steady. Tetapi pertahanan Iptarians masih mampu mengekang kemarahan pasukan Iptarians. Lontaran ke dalam. Terus kepada rakan, tidak. Menggelecek dua pemain pasukan Iptar. Terus ke depan. Dorongan bola. Gagal untuk mendapatkan bola dengan kemas. Tapi masih lagi bermain di dalam kawasan kotak D atau kotak penalti Iptar FC. Masa mungkin ketika ini kita melihat kepada tumpuan kepada pengadil. Foul di situ. Adakah ini sepakan percuma yang terakhir? Kita menantikan tiupan whistle pengadil ya. Sepakan percuma untuk Kekom FC dan saya rasa ini merupakan sepakan percuma yang terakhir. Benteng pertahanan Iptar FC akan diberikan sedikit cabaran. Satu racing. Berjaya dikeluarkan di situ.
masih lagi dalam keadaan yang bahaya. Mungkin counter attack daripada pasukan Iftar FC. Terus ke sebelah. Masih lagi bola entah di mana. Kekom FC masih mengawal permainan. Pengadil menjadi tumpuan ketika ini. Adakah ini merupakan percubaan terakhir? Kemas dikawal oleh penjaga gol Iftar. Dan ini merupakan saat-saat akhir untuk perlawanan ketika ini. Mungkin kita melihat Kekom FC membawa bola, cari rakan di situ, cuba dipatahkan oleh pertahanan Iftar FC. Lontaran ke dalam Iftar FC. Pengadil masih meneruskan permainan. Berjaya dicuri oleh penyerang Kekom FC untuk melakukan lontaran ke dalam dan seterusnya mengatur serangan ke tengah. Berhati-hati untuk melakukan lontaran. Percubaan di situ. Terus kepada penjaga gol. Hampir-hampir sahaja di situ. Penjaga gol cuba menggelecek pemain masih dalam keadaan yang berbahaya. Penyerang Kekom FC. Tidak ada rakan yang menyambut bola di sebelah di tengah. Counter attack daripada Iftar FC. Tapi berjaya dapat kepada penjaga gol Kekom FC. Masih Iftarian mengatur serangan dari sebelah kiri padang. Mencari rakan di sebelah kiri. Dapat di situ. Serangan cuba dilakukan oleh Iftar FC. Lorongan ke depan dapat kepada pertahanan Kekom FC. Satu rempuhan daripada pertahanan dan terus kepada Kekom FC. Tidak ada rakan yang menantinya di hadapan. Terpaksa mempertahankan perlawanan dan terus kepada Iftar FC. Akan melakukan serangannya dari sebelah kanan padang. Hantaran ke depan. Masih lagi Iftar FC. Terlalu lama memegang bola di situ. Whistle penamat akan ditiupkan bila-bila masa lagi. 1 minit lagi. Itu dia whistle penamat ataupun whistle untuk separuh masa yang ketiga. Kita akan kembali selepas ini untuk separuh masa yang terakhir.
sesi ramah mesra dengan pasukan lawan. Manakala di sebelah kanan kita, okey, kalau kita lihat tadi, Iftar menghantar 20 ke favorite player mereka, dan juga yang dapat menjanjikan satu keistimewaan kepada penonton sekalian, ya. Seperti kita maklum, kalau kita tengok cuaca hari ini sangat membantu pasukan-pasukan yang melayakkan ke bahagian penyerangan. Kalau kita dapat lihat sekarang ini, pasukan yang Iftar sedang memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Kerana salah seorang daripada kesebelasan utama mengalami kecederaan yang tak dapat dielakkan. Suasana meriah di stadium dengan kebanjiran penonton sebanyak 20 juta orang yang menyaksikan secara langsung di sukan RTM. Perlawanan akan berlangsung dalam masa 2 minit ini, yang akan menentukan kejuaraan bagi Iftar pada musim ini. Kalau kita saksikan, Marjan selaku ketua pasukan bagi pasukan Iftar memegang tanggungjawab utama bagi memikul kejuaraan, untuk merangkukan kejuaraan pada musim kali ini. Perlawanan akan berlangsung pada bila-bila masa untuk membantu menaikkan semangat kita pada musim kali ini. Saksikan sepak bola akan dimulakan oleh pasukan Tarik. Pembantu pengadil perlawanan pada kali ini adalah Zukin. Okey, sepak bola sudah pun bermula. Hantaran ke belakang, mencari rakan di sebelah kiri, kembali ke tengah, mencari hantaran terus ke tengah padang. Nampaknya pasukan hitam sedang mencari rakan untuk diatur gerak. Hantaran ke tengah ditampan oleh Iftar, pasukan merah. Serangan daripada pasukan hitam ke kotak penalti dapat ditepis dan disekat oleh pertahanan merah. Serangan atau gerak dari sebelah kanan, mencari rakan pasukan sebahagian tengah. Mereka ditampan, dihalang oleh pasukan hitam, mencari serangan sebahagian wing kanan. Hantaran ke kotak penalti, dihantar ke sebelah kanan. Sini kanan kiri pun dah lupa. Pemain nombor 11 hantar, dapat ditampan oleh pemain nombor 8 daripada pasukan merah.
pasukan hitam menghantar sebelah kanan. Didorong, menghantar. Kawasan penalti dikeluarkan oleh pasukan hitam merah oleh pemain nombor 7. Lontaran ke dalam daripada pasukan hitam. Dia atur ke belakang bahagian tengah. Tolakan. Nampaknya kesilapan yang sedang dilakukan. Adakah gol pertama oleh pasukan hitam merah? Oh, nampaknya gagal. Main nombor 15. Bagian tengah. Satu glitchy. Dihantar. Kekalutan. Oh, antara ke dalam untuk pasukan merah. Oh, untuk pasukan hitam. Sorry. Okey. Keluar lagi. Di luar kotak penalti. Keluar. Antara ke dalam. Dapat kepada pasukan hitam. Dalam kawasan tengah padang lagi. Bahagian tengah. Hantar ke bahagian wing. Long ball. Keluar. Lontaran ke dalam. Kalau kita lihat sepakan gol daripada pasukan merah. Adakah gol pertama berjaya dirangkul pada minit-minit kedua ini? Lantaran ke dalam oleh pasukan hitam. Foul di situ. Ketua jurulatih pengadil pada hari ini adalah Jabat. Lantaran ke tengah oleh merah. Gagal diambil oleh pemain nomor 12, tetapi diselamatkan oleh pemain nomor 11. Pemain nomor 7, anak jalan kita. Dapat diselamatkan oleh pasukan hitam. Adakah challenge di situ? Goal kick diberikannya kepada pasukan hitam. Jaga gol Ahmad Malik. Antara kepada pertahanan sebelah kiri, sebelah kanan. Pertahanan wing. Dapat pada pemain nombor 8 hitam. Midfield di sebelah wing. Bikin serangan di sebelah wing. Hantarlah. Kanan. Aku pun Bola berada dalam kotak penalti. Keluar dan lontaran ke dalam. Dapat pasukan hitam. Zami menjaga gol kita. Dapat pemain nombor 8 hitam. Serangan dia tergerak, namun dia dapat ditampan oleh pemain merah bahagian pertahanan. Cari rakan.
kepada pemain nombor 11 tapi gagal dapat kepada pemain nombor 5 pasukan hitam. Pemain nombor 9 beri kepada 15. 1-2 di situ bola berapa? Oh. Dapat diambil oleh offside di situ. Pemain 11 gagal memberi kepada rakan. Jatuh gerak oleh pemain nombor hitam. Nombor 8 menjadi pemain nombor 9. Offside sekali lagi. Serangan dari pihak hitam dapat diatasi. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan merah. Menceritakan antara ke tengah padang dapat dikawal oleh pasukan hitam. Kita cemas nampak yang tadi tu. Perebutan di bahagian tengah padang. Cubaan hantar tapi dapat ditangkap oleh penjaga gol pasukan hitam. Bola berada di bahagian kiri padang. Pemain bola sudah menyelamatkan. Berjaya diselamatkan. Keluar, lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan hitam. Dapat dicuri oleh pasukan merah. Ditampar kembali dan pasukan hitam atu gerak. 1-2 di situ. Adakah cubaan yang pertama? Oh, gagal di situ. Adakah sepakan percuma diberikan kepada pasukan hitam? Pengadil perlawanan pada hari ini memberikan sepakan penalti. Menakan penalti kepada pasukan hitam. Kalau dilihat pada ulang tayang tadi, kekasaran berlaku di dalam kotak penalti. Dan sepakan percuma diberikan. Sepakan penalti diberikan kepada pasukan hitam. Adakah gol pertama diberikan? Gol pertama yang dijadikan oleh pemain nombor 13. Gol pertama telah dijadikan oleh pemain nombor 15 Zaini Salim. Berlakunya petuk. Adakah ini akan mengganggu momentum perlawanan di antara pasukan hitam dan pasukan merah? Masih berada di separuh padang. Antar dapat dikawal dan dirampas oleh pemain nombor 9 pasukan hitam. Dirampas kembali oleh pemain nombor 11. Keluar, lontaran ke dalam diberikan kepada pemain pasukan merah. Lontaran ke dalam dapat pemain hitam. Lontaran ke belakang mencari rakan. Adakah serangan kedua daripada pasukan hitam untuk menentang pasukan merah? Berlaku di penjuru, lontaran keluar, lontaran ke dalam. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan merah yang akan disebut dengan nomor 8. Keluar, lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan hitam.
cari lontaran ke dalam, beri lontaran ke dalam. Clearance dilakukan dan dikeluarkan oleh pasukan hitam. Hitam cuba hantaran ke tengah, gagal di situ. Namun dapat kembali kepada pasukan hitam, mencederakan di bahagian belakang. Betul radio tak nampak main over. Serangan kembali pasukan hitam. Dan keluar di situ. Gagal disempurnakan oleh pasukan hitam. Dengan jersey nombor 4. Nampaknya kasutnya terbuka, tali kasut terbuka dan dibetulkan. Goal kick daripada pasukan merah. Jatuh gerak di bahagian sebelah kanan. Cuba menghantar ke tengah namun gagal. Dapat kembali pasukan merah. Diatur dari sebelah kiri. Offside dari pasukan merah. Dan sepakan percuma. Bantu pengadil kedua, Cik Malik. Sepakan percuma daripada offside tadi. Gagal dimiliki. Lontaran ke dalam diberikan oleh pasukan hitam. Jatuh gerak dari bahagian belakang, dihantar ke tengah. Dapat pemain merah. Masih berada di belah tengah. Pemain merah mencari rakan di sebelah kiri. Dia dorong. Offside sekali lagi diberikan. Sepakan percuma. Sepakan percuma. Dihantar sebelah kiri. Jatuh gerak telah masuk ke dalam nanti. Dan gagal disempurnakan. Diberikan kepada pasukan merah di atas sebelah kanan. Cari rakan. One to one di situ. Main nombor 2. Serangan di bahagian tengah padang, bawa ke belah kiri padang. Dapat diatasi oleh pasukan hitam. Mencederakan di sebelah tengah, bahagian tengah. Cuba membuat one to one di situ tapi gagal dorongan tersebut. Serangan daripada pasukan merah di sebelah kanan, mencederakan di bahagian tengah. Adakah peluang ini untuk pasukan merah untuk menjaringkan gol? Itu dijaringkan oleh pemain nombor 7. Pemain nombor 7. Beliau adalah pemain muda yang dapat digilap dan dicari, dijumpai ketika perlawanan persahabatan di kampung sebelah. Perlawanan seri ketika ini 1-1. Jaringan yang pertama telah memberikan semangat kepada pasukan merah. Adakah untuk melakukan serangan ataupun melakukan pertahanan? Serangan diatur dari sebelah kiri. Keluar. Lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan merah. Lontaran ke dalam pasukan merah. Dan hantaran ke tengah padang, kotak penalti.
mana bola dah? Oh, lontaran ke dalam. Lontaran ke dalam. Ada di tengah padang. Dapat dipintas oleh pasukan hitam. Dorongan dalam kotak penalti dapat ditewaskan oleh jaga gol kita, Majan. Pelakunya kecederaan di tengah padang, melibatkan pemain dari pasukan merah, pemain nombor 9 Sukri Malik. Dan adakah rawatan akan diberikan kepada, dan adakah permainan pertukaran player akan berlaku? Permainan diteruskan dengan fair play. Offside yang dilakukan oleh pemain nombor 7. Sepakan percuma. Rakan di sebelah kanan. Keluar. Dan perlawanan akan dihentikan pada bila-bila masa. Dengan baki perlawanan beberapa minit ini untuk separuh masa pertama, serangan yang tergerak, offside sekali lagi. Sepakat penjung dari pasukan merah dihantar. Sepakat pertama. Pengadil perlawanan pada hari ini, Jebat, sudah memberi syarat perlawanan akan dihentikan pada bila-bila masa. Sepakat penjuru yang pertama diberikan kepada pasukan merah yang akan disempurnakan oleh dia kegelutan di bahagian kotak penalti. Adakah dapat disempurnakan oleh penjaga gol pasukan hitam? Maka tamatlah sudah separuh masa pertama antara pasukan merah dan pasukan hitam dengan keputusan seri 1-1.
Pusingan keempat, Tawau FC melawan Labuan FC. Serangan dari kiri, Ahmad kepada Karim cuba mencari Jasni. Tendangan jauh kepada disambung oleh Ahmad. Alzian mencari ruang, terus ke hadapan, mencari rakan, tendangan terus kepada tengah, ditanduk oleh Farid, gagal, namun sasaran bola telah terkeluar. Farid memohon untuk tendangan keluar dan tendangan sudut, tidak, tendangan gol. Hadir pada hari ini Al-Jebat Al-Melaka, tendangan gol. Orang muda, tendangan peluru ke depan, terus ke tengah, tidak sampai clearance. Orang muda sekali lagi, ada Katri, terus tendangan terus kepada goalkeeper. Tendangannya agak lemah, gagal menyasar kepada tiang gol. Ibta menukar langkah ke Kahri. Serangan tengah, satu gelecek di situ, tendangan terus. Namun tendangan gol diberikan kepada K-Com pada petang ini. Ini penyerang Ibtar kita yang telah mempunyai pengalaman cap yang ke-15 otai kita. Hari ini otai tak kaki berdua. Nampaknya Ibtar membuat pertukaran menjaga gol. Kita bertanya juga kenapa Ibtar menukar menjaga gol, kerana menjaga gol tadi agak cemerlang. Satu pergelutan di tengah, tandukan. Tendangan keluar, mencari orang muda mencari ruang, terus ke hadapan, sebelah kanan ada hantaran lintang, terus ke tengah, tidak, cubaan lagi. Offside. Penjaga garisan Encik Ahmad pada petang ini dari Melaka. Tendangan oleh Jasni. Lontaran ke dalam diambil oleh 12. Terus ke tengah, cuba mencari rakan ke sebelah kanan, terus ke depan, gagal. Antaran terus ke kiri, 13 mencari rakan ke tengah, orang muda, bola telah melaju, tidak dijangka-jangka oleh pemain sayap kita. Tandukannya agak berbahaya di situ. Lagi. Buka. Satu lorongan ke kanan. Bola telah keluar. Tendangan gol kepada K-Com. Hari ini cuaca di Labuan agak cerah. Walaupun tadi kita jangkakan ribut akan melanda Labuan pada petang ini, dan teruskan dengan jaringan 2-0. Suku keempat. Satu hantaran yang agak mengelirukan menjaga gol. 17 mengantar kepada 12 di situ. Berlaku sedikit pergeseran di situ. Follow. 16 menyusun, 12 kembali kepada 16, gagal dikejar oleh 16 dan membiarkan saja bola itu kepada penjaga gol.
Kekom. Perlawanan kita petang ini akan berakhir pada bilik masa dengan kemenangan berpihak kepada Kekom. Adakah Iftar mampu membalasnya semula? Tendangan terus ke lawan. Berjaya ditangkap oleh penjaga gol kemenang kita pada petang ini yang tidak melepaskan bola sedikit pada petang ini. Bergelutan di situ. Diteruskan nombor 5. Teruskan lagi. Kembali kepada Kekom. Cuma pada orang muda. Orang muda sayap. Terus ke hadapan, meluru ke hadapan. Satu tidak berjaya di situ kerana perangkap offside telah dipasang oleh Kekom dengan jaring yang sebesar 8 inci. Kekom melengah-lengahkan perlawanan pada petang ini kerana mereka telah menang selesa. Satu serangan dari kanan, dari kanan, terus kepada penjaga gol. Nampaknya penjaga gol yang ketiga daripada Iftar ini mampu mengatasi segala-galanya. Kita masih tertanya-tanya apa yang berlaku kepada serangan dari tengah. Terus peluang di situ disia-siakan, ditendang keluar oleh dan kepada lontaran dalaman kepada Iftar. Nampaknya kita hari ini dihujani oleh penonton-penonton yang berbagai bangsa antarabangsa meneruskan perjalanan. Pengadil menghentikan perlawanan, pertukaran berlaku di situ. Terdapat pertukaran berlaku di situ kita dengan pemain nombor 11 menggantikan pemain nombor 6. Lontaran ke dalam. Tendangan terus. Oh, tersasar di kiri tiang gol pada petang ini. Kita dapat menyaksikan Atras berada di atas daripada pelbagai bangsa dan negara, berbagai umur. Adakah mampu Kekom mengekalkan kedudukan sekarang? Satu hantaran jauh ke kiri, Solo di situ. 16 terus ditepis keluar. Ya, gol. Gol ketiga Kekom pada petang ini. Namun kesilapan pertahanan Iftar tidak meluru terus ke hadapan. Agak kecewa menjaga gol kita kerana beliau telah berjaya menepis bola tersebut. Namun bola penjaring kita. Masa ada 2 minit lagi. Adakah Iftar mampu membalasnya? Rekan sana, orang muda kepada 6 kembali kepada orang 6 mencari rakan kepada nombor 4 masih tercari-cari menyusun. Ya, Iftar cuba menggunakan nombor 2 kepada nombor 14. Gagal di situ, hantaran tidak sampai. Nombor 4 meneruskan perlawanan. Kiri atau kanan? Tidak dapat menghantarnya. Kekom ambil semula. Kekom mengatur langkah dari kiri dengan winger yang baru ini yang mampu berlari 80 km sejam dan tendangan terus kepada penjaga gol. Berjaya ditepis keluar oleh penjaga gol. Tendangan gol kepada Iftar FC. Iftar nampaknya masih tendangan sudut kepada Kekom. Denny di depan. Mengah jugalah. Ya, perlawanan kita petang ini ialah
perlawanan penentuan. Tendangan oleh Jasni terus meluru ke depan. Cubaan tandukan tidak kena. Tendangan tidak kena. Cuba lagi. Tendangan tersasar keluar tiang gol. Sekali tendang dah jaring sudah kena. Perlawanan diteruskan. Iftar cuba menyerang. Perlawanan yang akan tamat pada bila-bila masa lagi membolehkan K-Com bawa pulang hadiah kejuaraan senilai RM1 juta. Adakah ini penentuannya? Solo peluang tidak masuk. Macam mana boleh tak masuk? Adakah berlaku kesilapan di situ? Kita tertanya-tanya dalam pertukaran di situ. Pemain nombor 8 masuk ke gelanggang menggantikan perlawanan pemain nombor 11 di saat-saat akhir untuk memasukkan nama dalam senarai perlawanan terakhir. K-Com melalui kanan. Tendangan terus ke hadapan. Cuba meluru di hadapan winger. Adakah mampu tendangan terus? Gol. Oh tidak, saya tersilap nampak. Silap nampak bola di tengah, rupanya masuk dari belakang. Menjaga gol teruskan tendangan. Pergelutan di situ. Cuba lagi. Sekali lagi. Ya, gol. Satu cubaan yang menarik dengan kaki kiri. Satu teknik yang jarang-jarang kita dapat temui pada petang ini. Maka K-Com sudah berlega jauh ke depan. Penjaring kita, inilah kesan main pada titik, bukan pada rumput. Mengadil pada petang ini Al-Jebat sudah melihat jam. Adakah perlawanan akan ditamatkan pada bila-bila masa? Mengadil sudah melihat jam. Adakah Iftar cuba melawan semula? Kedudukan masih lagi kekal 4-3, sorry. Cubaan Iftar masih terus. Iftar cuba tendangan terus kepada orang muda. Ya, gagal di situ orang muda. Bak kata patah, orang tua tetap makan darah dulu. Cubaan sekali lagi. Ziko dihalang di situ. Adakah tidak? Pengadil tidak memberikan apa-apa pada Ziko. Saya kehilangan bola. Offside di situ. Pengadil sedang mengira-ngira waktu untuk menamatkan perlawanan. Kita nampak seminit. Perlawanan akan tambahan masa selama 1 minit. Tendangan gol oleh Iftar. Iftar nampaknya agak cuba untuk memenangi perlawanan ini walaupun seri. Pergelutan di hadapan gol. Berjaya dia bawa keluar. Namun gagal di situ. Iftar cuba menukar haluan ke sebelah kiri.
kita masih menunggu lagi whistle penamat pada bila-bila masa. Namun KCOM terus mempertahankan barisan pertahanan mereka. Adakah perlawanan ini berakhir dengan seri atau kemenangan di mana-mana pihak untuk jaringan yang seminit yang terakhir ini? Dalam kedudukan 4-sama, KCOM cuba. Tersasar di situ. Adakah Nadia akan memberikan masa tambahan kerana kita seri 4-sama pada petang ini? Kita masih lagi tertunggu-tunggu. Tukaran berlaku di situ. Tendangan keluar. Iftar cuba mencari ruang dalam masa-masa kecederaan ini untuk menambah jaringan gol dalam kedudukan sekarang 4-sama. Tendangan percuma buat KCOM mengejar masa untuk gol kemenangan pada petang ini. Kecederaan berlaku di situ. Tukaran berlaku. Lawanan diteruskan. KCOM cuba menyusun strategi. Gagal tandukan di situ. Tendangan sudut kepada KCOM. Itulah kedudukan sekarang 4-sama. Adakah perlawanan pada petang ini akan terikat pada 4-sama? Sekiranya berlaku seri pada petang ini, Iftar akan mendahului liga ini dengan 16 mata. Itulah whistle penamat oleh pengadil Al-Jebat Al-Melaka. Perlawanannya agak menarik, seri 4-sama Iftar dan KCOM. Dengan ini Iftar akan berada di kedudukan pertama dengan mata 16 mata dengan selepas 4 perlawanan. Itulah perlawanan yang terhebat pada musim kali ini. Pengadil Al-Jebat bersama barisan penjaga garisan. Kita mengharapkan mereka ini akan terus cemerlang dan berjaya. Kita ketemu lagi untuk perlawanan akan datang antara Iftar dan juga Selangor FC yang akan berlangsung pada minggu hadapan.